Para muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, soalan kedua. Apakah yang dimaksudkan dengan air 9 dan hukumnya ketika memandikan jenazah? Di dalam hadis tiada dinyatakan secara jelas tentang air 9 ini. Dan dalam kaedah fiqh juga ada menyebut al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwurihi. Apabila kita menilai sesuatu perkara, ia berdasarkan maklumat yang kita ada. Jadi setakat pembacaan saya yang saya dapati mengenai air 9 ini terdapat pelbagai maksud. Antaranya yang pertama, air 9 itu adalah nama mandian yang digunakan untuk memandikan mayat, iaitu air yang dicampurkan dengan air kapur barus, air kayu cendana dan air sintuk. Hal ini bertujuan untuk mewangikan jenazah. Dan istilah yang kedua, ada juga yang mengatakan air 9 ini adalah istilah yang diambil dari cara memandikan mayat sebanyak 9 kali ataupun menjiruskan mayat sebanyak 9 kali. Dan yang ketiga, istilah air 9 ini bermaksud kebiasaan masyarakat dahulu yang menggunakan 9 bekas air untuk mandian mayat. Wallahu ta'ala alam, saya tidak pasti makna maksud yang dimaksudkan dengan air 9 ini. Mungkin barangkali betul dan mungkin juga salah. Akan tetapi apa yang perlu kita fokuskan adalah bila kita sebut tentang mandi jenazah yang terbaik adalah mesti mengikut seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW. Antaranya seperti yang terkandung di dalam hadis apabila Nabi SAW mengajarkan kepada Ummu Atiyah tentang tata cara mandi bagi jenazah wanita ketika kewafatan puteri baginda iaitu Zainab radhiyallahu anha. Ummu Atiyah menceritakan bahawa Rasulullah SAW masuk ketika kami memandikan anak baginda Zainab radhiyallahu anha. Kemudian Nabi SAW bersabda, mandikan dia dengan 3 kali atau 5 atau lebih daripada itu dengan air bidara. Kemudian letakkan bersama kapur barus di mandian yang terakhir. Jadi bila kamu selesai, maklumkan kepadaku. Hadis ini adalah hadis riwayat Muslim. Jadi kalau kita lihat daripada hadis ini, Nabi SAW mengajarkan kita tata cara menguruskan jenazah wanita dengan menggunakan air bidara dan mengakhirkannya dengan kapur barus. Manakala dari sudut jumlahnya adalah dalam jumlah yang ganjil seperti 3, 5 ataupun lebih daripada itu. Jadi sama seperti juga mandian jenazah kepada lelaki. Cuma terdapat dalam jenazah wanita ini terdapat sedikit penambahan, iaitu sekiranya jenazah wanita itu mempunyai rambut yang panjang yang boleh diikat, maka bahagikan rambut wanita tersebut kepada 3 bahagian, di atas dan kiri dan kanan, kemudian diikatkan ke belakang sebagaimana yang disebutkan dalam satu hadis riwayat Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Dhafarna sya'ra binti Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'ni thalathata qurun. Kami ikalkan rambut puteri baginda sallallahu alaihi wasallam iaitu dengan 3 ikatan. Hadis riwayat Bukhari. Jadi para muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, hadis yang saya kongsikan ini hanyalah sebagai tata cara sahaja. Adapun perinciannya perlu kita pelajari daripada kelas-kelas ataupun kursus-kursus pengajian supaya kita dapat mempraktikannya dalam urusan jenazah yang sebenar. Dan apa yang ingin saya jelaskan dalam bahagian ini tentang ayat 9 adalah sebaik-baiknya apa sahaja tata cara yang kita pilih untuk mandikan jenazah, seelok-eloknya kita hendaklah mengikut seperti mana yang Nabi SAW ajarkan. Dan maka kalaulah anda kata ayat 9 ini sama seperti dalam hadis Nabi, maka ia boleh diamalkan. Kerana barangkali yang dimaksudkan dengan ayat 9 itu adalah kaedah yang diperkenalkan oleh masyarakat dulu untuk mudah lebih difahami oleh masyarakat setempat, ataupun barangkali juga ayat 9 yang disebut ataupun yang dikenalkan itu adalah kerana bertujuan untuk mewangikan jenazah seperti fungsi daun air bidara.
Akan tetapi, kalaulah ayat 9 yang dimaksudkan ini adalah bertujuan untuk adanya unsur-unsur khurafat ataupun adanya penetapan mandian sebanyak 9 kali sehingga berlakunya pembaziran, maka perkara itu perlulah dielakkan. Wallahu ta'ala a'lam.